Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari kedua kelas kita. Kita akan belajar tentang daya dua lah. Tingkatan 4 Now, saya dah sediakan beberapa soalan. Pertama, kita mulakan dengan formula. Untuk bab 2, okay, akan adalah formula yang berkaitan. Termasuklah bab yang saya telah ajar 2 hari lepas. Yang ada graf tu kan, itu pun sebenarnya dalam bab 2, tapi dia related juga kepada kuantiti-kuantiti asas dan kuantiti-kuantiti terbitan. Dekat sini kan kita nampak kan dia dah start. Okay, so kita bincang kata 1 dan kata 2. Okay. Contoh soalan dekat sini, saya ambil soalan negeri 9. Okay, jika murid-murid nampak, Raja menunjukkan satu pelepah. Nampak ada satu pelepah dekat ruang udara biasa dengan satu dalam ruang vacuum. So soalan tanya, okay, cuba nampak ada soalan kat situ. Satu untuk kita tik, satu untuk kita isi tempat kosong dan menanda arah daya. Nampak tu? Cuba tengok soalan pertama dulu. Berdasarkan Raja, tandakan tik kepada jawapan yang betul. So dekat sini, dia akan berlaku jatuh bebas tau. Jatuh bebas, pelajar-pelajar kena tahu bahawa dia akan melibatkan, pertama pelajar akan nampak ruang vacuum. Yang kedua, pelajar akan nampak time dia jatuh tu adalah sama, masa jatuhan dia adalah sama. So dekat situ, kita akan tandakan bahawa dia ada kaitan dengan graviti. Okay, graviti di luar dan di dalam. Bila dia jatuh serentak, bermakna graviti mereka adalah sama. Okay, yang sebelah sana, so kena tunjuklah mana daya-daya tadi yang terlibat. Okay, jom kita tengok dia punya jawapan. Okay, nampak saya dah tikkan untuk pelajar. So kalau dia tanya arah, pastikan arah yang dia melayang tu ke atas rintangan udara, arah ke bawah ialah berat. Tengok pada markah, jangan lupa tulis nama, kuantiti fizik dengan anak panah. Okay, next dia tanya pelajar tentang nyatakan kenapa jadi macam tu kan. So pelajar akan kata kerana kenapa dia boleh jatuh. Nampak daya bersih itu adalah lebih besar. Maksudnya dia tidak mengalami daya geseran ataupun daya geseran bersamaan dengan sifar. Okay, untuk soalan seterusnya, juga JUJ Pahang. Okay, untuk soalan ni dia juga graf, tapi graf dia lebih kepada menyatakan hubungan. Okay, kemudian lebih kepada apa lagi? Definition untuk hukum kedua. Apa yang kita faham dengan hukum Newton kedua. And then nampak kat situ ada pengiraan. Bila ada pengiraan berdasarkan Raja, bermakna pelajar kena tahu macam mana kalau kita baca A10 dekat sini, dekat tandaan paksi Y ni, apakah nilai? Kita tengok dekat paksi X pula. Okay, jom kita cuba tengok jawapan. So dekat sini sudah bagi penyelesaian. Okay, pelajar akan jawab bahawa kadar perubahan momentum, okay, kadar perubahan momentum maksudnya P akhir tolak P awal per masa. Okay, bahawa dia adalah berkadar terus dengan daya paduan. So dekat sini apa yang malar? Apa yang malar? Tengok balik pada formula. Yang malar itu adalah daya. Okay, yang lain bergantung antara satu sama lain. Okay, soalan yang lebih atas tu dia akan bertanya tentang hubungan. So kita akan kata paksi Y dengan paksi X. Dia start daripada koordinat kosong-kosong. So kita kata pecutan berkadar terus dengan, jangan sebut jisim, sebaliknya sebut 1 per jisim. Nampak? Kalau anda kata pecutan lawan jisim, dia akan jadi berkadar semasang. Cuba tengok graf dia. Nanti ada soalan lain, awak kena try baru awak akan nampak. Okay, untuk soalan yang bawah, D tu, pelajar kena tahu mengira. So macam saya cakap, ambil pensel, tandakan dekat paksi dan pelajar akan nampak dekat tandaan 1 per M ni dia bukan 0.4 sebaliknya dia adalah skala senggatan dia 0.1. So dia akan dapat jawapan 0.01, betul? So 0.41, tambahkan dengan yang depan tu. Jangan cuai. Sini pelajar selalu cuai. Kebetulan dia dah bagi unit. Kalau dia tak ada unit, make sure pelajar tulis unit lah. Okay, untuk soalan ketiga, saya guna set kedua. Bila set kedua, target kita beranggapan lebih kurang dalam soalan ni adalah daya impuls. So dekat sini,
pelajar akan nampak konsep. Daya impas itu konsep, bukan prinsip. Okey, dia adalah sebuah konsep. So untuk daya impas, dia akan melibatkan daya. Bila daya, dia akan menyebabkan berlaku tolak atau tarik. Maknanya boleh menyebabkan sakit, betul? So benda tu kena tengok mana yang menyebabkan sakit, andai kata kita terjatuh pada masa tertentu lah. So dekat sini kita akan nampak pelajar yang D tu, yang berlari atas pasir tu untuk lompat jauh, dia lebih sakit. Okey, sebab dia mengalami daya impas. Tapi dia panjangkan masa dengan bengkokkan kaki je. Okey, so dekat sini jawapan dia adalah D. Baiklah, untuk seterusnya kita tengok untuk masih set 2, tapi ini dah masuk tajuk tadi apa, impuls kan, daya impuls. Sekarang kita masuk tajuk inertia. Macam mana nak cam inertia, tengok sebuah penukul menukul sebiji kentang. So bila kita ketuk, pisau itu akan cenderung untuk ikut bergerak, maknanya ikut untuk ke depan. Kita ketuk ke depan kan, so pisau itu juga akan cenderung ke depan. So kita kata dia mengalami inertia. Okey, lepas tu dia kata kentang tu berubah, maknanya kentang tu pun akan ikut keadaan yang sama. So kenapa? Sebab kita kata dia akan mengalami, seperti saya cakap, inertia, cenderung untuk mengekalkan keadaan. Apa keadaan dia? Dua je, sama ada pegun atau kekal bergerak. Okay, Okay, next untuk soalan 5, saya telah memilih soalan negeri Kedah. Okay, saya besarkan soalan sikit. Untuk soalan atas, dia tanya tujuan tali pinggang. Kenapa kita pakai tali pinggang keledar? So, ini juga untuk mengurangkan impak, betul? Untuk mengelakkan kita cedera, kemalangan. So, it's more about what? Bukan daya biasa. It's not about daya biasa tau. Tengok. Okay, yang lain awak dah boleh agak kan soalan ni. Kita tengok soalan nombor 4. Seorang penunggang mengayuh basikal. Apakah daya yang bertindak ke atas roda? Dia tanya roda. Okay, so ada beberapa pilihan. Let's check for the answer. Nampak? Atas tu inertia, betul? Bawah itu adalah geseran, sebab roda itu dia akan bertindak dengan geseran jalan itu. Okay, sebab dia tanya dengan jalan raya kan. Okay, yang atas as I said, dia akan ada tindak balas dengan konsep inertia, sebab tali pinggang tu akan menghalang kita. Kalau kereta tu bergerak kan, kita pun macam cenderung bergerak kan. So bila ada tali pinggang, kita akan walaupun kita ke depan, cenderung untuk bergerak juga, tapi tali pinggang itulah menghalang kita untuk ke depan. Okay, alright. Now kita pergi soalan 6 dululah. Okay, ada 7 soalan semuanya. Okay, untuk soalan ke-6, soalan Kedah, saya ambil tentang daya impuls. Yang mana yang paling menyakitkan lah, maksudnya kita tak ada satu span, kita tak ada satu tilam, kita tak ada satu getah untuk mengurangkan sakit tu, contoh. So kalau tengok gambar kat sini, awak akan nampak gambar kedua ada sarung, gambar ketiga dibengkokkan, nampak dibengkokkan kaki, dan gambar keempat ada tilam. Bermakna gambar Raja A, jawapan A itu adalah pump, dia akan memberi satu impak yang kuat. So A, jangan lupa tanda kata kunci. Nampak soalan ketujuh saya, let's get A. Nampak? Saya nak tanya awak nak dapat A tak? So pastikan awak ada aim bahawa awak nak jawab, yes cikgu, saya nak dapat A untuk fizik. So masih belum terlambat, usaha dengan gigi. Thank you. Jumpa nanti.